kan Tok ada join masa dua plan tahun lepas. Cuma ingat lagi ke tidak tu? Okey. Alright. Yang belum kenal, nama saya Nur Hidayah binti Mayun, daripada cawangan KWSP Batu Pahat. Bersama saya Cik Nabila. So hari ini selain daripada Tok boleh mendengar penerangan saya, kalau lepas ini nak jumpa dengan Nabila, boleh semak penyata masing-masing. Cek baki kod ada lagi kan. Lepas tu kod dah nak menambahkan simpanan pun boleh juga ya. Okey. Alright, so kita mulakanlah dengan KWSP. Tahu kan KWSP tu apa? Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, ataupun dalam bahasa Inggeris dia Employee Provident Fund. Dua perkara tu sama je, EPF dan KWSP. Orang punya kefahaman, dia faham KWSP ni untuk orang bekerja, betul tak? Orang-orang kampung yang bekerja sendiri dia kata, saya mana boleh ada KWSP. Sebab dia fikir dia kerja sendiri, dia kerja kampung, dia melibatkan diri dalam pertanian, mungkin perikanan. Dia tak terfikir dia simpan tujuannya untuk kebaikan diri kita. Kan, manfaat untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang dah lebih 55, kat sini dah lebih kan, ada yang dah lebih 55 kan? Dah lebih. So ada pula akaun mas. Kan, siapa-siapa yang ada KWSP sebelum ni, dah ada semak penyatanya, dah mungkin dah keluar mengambil KWSP nya. So dia perasan, dia mungkin perasan ataupun dia mungkin tak perasan munculnya akaun mas. So yang baju pink tu ada KWSP ke? Ke ada? Semak tak penyata? Tak pernah semak. Hari ni ambil lah kesempatan semak. Tak ada dulu. Tak nak semak kat sini nanti orang tahu. Tak apa. Kita tak display. Kita tengokkan handphone saja. Handphone boleh tutup kan dia. Okey, sebab sekarang ni untuk makluman juga dah disebabkan Tok risau kita display kan penyata. Dan risau sekarang penyata tuan-tuan semua kalau nak semak, kita akan daftarkan secara online. Online tu macam mana? Dekat telefon bimbit masing-masing. Okey, tu terus keluarkan handphone. Dia terus dekat banyak ni. So, sekarang kan orang pakai telefon yang boleh slide gitu tu kan. Okey, jadi kalau kita ada telefon yang macam ni, kemudahan macam ni, kita boleh semak penyata kita guna handphone saja. Tapi andai kata kita tak pakailah telefon macam ni kan, kita pakai telefon yang biasa-biasa, yang kecil-kecil tu kan, boleh juga. Tapi yang itu kena ada kemudahan laptop ataupun komputer lah. Cuma pentingnya bila kita dah daftarkan online, kita boleh akses kita punya akaun online tu sama ada melalui mobile telefon ataupun daripada laptop ataupun komputer. Sebab kalau orang muda pun dia tertanya-tanya juga, sebab dia kata takkan nak tunggu tua je baru boleh keluar dari EPF kan, takkan nak tunggu 55 ataupun 60 saja. So sebelum 55 pun boleh gunakan akaun 2. Kenapa kita perlu simpan di KWSP? Ini antara perkara yang tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan patut ambil tahu dan boleh disebarluaskan lah. Okey. Yang pertamanya sebab yang kita ni satu-satunya organisasi keselamatan sosial di Malaysia yang membantu masyarakat supaya ada tabung persaraan, tabung masa depan, tabung untuk pencen. Bukan kita fokus untuk orang yang bekerja saja tau, bekerja yang ada majikan saja, tapi kita dah buka juga untuk orang yang kerja sendiri. Sebab tu di KWSP kita ada dua kategori caruman. Satu kita panggil caruman wajib. Caruman wajib yang mesti dibuat oleh pihak majikan. So kalau caruman wajib, dia ada dua kategori caruman. Satu bahagian pekerja dan satu lagi sumbangan daripada pihak majikan. Yang bahagian pekerja tu, caruman wajib tu 11% gaji pekerja ditolak. Lepas tu bila dia kerja kan majikan yang tolakkan gaji 11%, majikan kena tambah lagi 13% atau 12%. Yang itu sumbangan majikan. Jadi pekerja itu dia akan dapat simpanan 11 campur 13 atau 11 campur 12. Setiap bulan dia akan simpan dalam akaun dia 23 atau 24%. Yang ni caruman wajib. Kena jelas caruman wajib. Tapi kalau kita kerja sendiri, tak ada siapa nak tolong simpan kan?
kecuali kita mengambil inisiatif nak simpan sendiri. Simpan sendiri ni tak semestinya kita nak simpan di KWSP je. Kita boleh simpan dekat banyak tempat lain. Tapi kalau kita fokuskan simpanan ni biarlah aku hari 2 nanti baru guna. So kita boleh simpan di KWSP. Okay. So kalau simpanan sukarela pula, dia tak ada kadar 11%. Tadi ada tu yang bertanya. Kan? Kalau simpanan sendiri, ikutlah kemampuan sendiri. Ada duit, konsepnya kita ada duit, kita simpan. Kita tak ada duit, kita diam dulu. Nanti kita sambung lagi. Bila ada rezeki, tambah lagi. Okay? Dia tak ada ketetapan setiap bulan wajib kena simpan, tak ada. Cuma KWSP ada meletakkan syarat setahun maksimum boleh simpan bawah kategori caruman sendiri 100,000. Okay? Jadi kita ni ada kelonggaran tau, maksudnya fleksibel. Kalau kita kerja sendiri tuan-tuan dekat sini mungkin ada di kalangan anak-anak buah kampung yang bekerja sendiri ataupun ahli keluarga kita yang bekerja sendiri, boleh galakkan mereka buat simpanan di KWSP dalam kategori caruman sukarela. Nanti saya sebut apa nama caruman sukarela itu. Dan kadang-kadang saya ceritalah apa nama dia tu. Caruman sukarela yang saya sebutkan tu adalah yang caruman kategori yang keempat. Nama dia Aizaraan. Aizaraan ni, tuan-tuan dan tuan-tuan semua, bila simpan adalah mengikut kemampuan masing-masing. Tak adalah ketetapan berapa nak kena simpan setiap kali nak simpan tu, tak ada. Kalau ikutkan RM11, tapi kita tak adalah cakap tanggalan nak simpan RM1, kan? So kita letaklah apa yang kita mampu, kita simpan. Tapi bila kita simpan, kita layak dapat tambahan RM500 ya. Kerajaan berikan untuk setahun kita dapat tambahan RM500. RM500 tu akan dimasukkan dalam KWSP kita. Tapi dengan syarat kita kena buat simpanan untuk tempoh setahun sekurang-kurangnya RM3,400 dalam KWSP. RM3,400 tu bermaksud daripada bulan 1 sampai bulan 12 dapat terkumpul RM3,400. So kerajaan akan masukkan RM500. Lepas tu dapat pula dividen KWSP. Tapi andai katalah kita simpan tak sampai RM3,400, kita dapat juga insentif daripada kerajaan. Kerajaan bagi RM300. 15%, sorry. Kalau kita simpan kurang daripada RM3,400, kerajaan tambahkan 15%. Kalau dulu tahun lepas 2000, RM3,000 je yang boleh dimasukkan ke akaun tabung haji, nak cukupkan tambang haji. Lepas kalau dulu orang selalu fikir bila cukup umur ambil habis semua, kan, habis sekaligus lah. Tapi KWSP dah sediakan pilihan macam-macam cara kita nak keluarkan duit. Kita boleh ambil secara bulanan macam orang dapat gaji pencen tu, kita boleh buat. Bagi tahu je dekat pegawai KWSP, saya nak buat secara bulanan, nak pakai berapa sebulan, nak tempoh berapa lama, ikutlah kita. Cuma KWSP ada letak syarat, paling sikit sebulan 100, tempoh paling pendek 6 bulan. So kita boleh plan, kita nak pakai berapa banyak sebulan, berapa lama tempoh, ikut kita lah. Atau kalau kita tak nak guna kaedah bulanan, kita boleh ambil kaedah sebahagian. Berhatilah bila nak pakai ambil, tak ada kegunaan, simpan dulu. Tunggu dapat dividen akan datang, guna lagi. Macam tu pun boleh. Atau nak ambil dividen saja pun boleh juga. Ataupun kita nak buat kombinasi, combo, saya panggil package lah. Package combo, kita ambil sebahagian dan juga bulanan serentak. So kita boleh plan duit kita yang kita dah kumpulkan sejak kita start kerja sampai kita dah bersara. Ataupun kita menyimpan sendiri sampai cukup umur 55, kita boleh guna pakai duit yang terkumpul daripada akaun 1 dan akaun 2 tu. Okey, bila sampai umur 75, limit nak simpan dah tak boleh. Lepas 75 dah tak boleh tambah simpanan. Tapi masih layak terima dividen. Sebab kita bayar dividen sampai dah akhir umur 100 tahun. Selagi ada baki. Okay, selagi ada baki dapat dividen lagi. Cuma nak tambahkan simpanan limit umur sampai 75. Alright, so kita pergi kepada produk yang seterusnya. Yang ini mungkin orang tahu, mungkin orang tak tahu ya. Air lindung, apa benda air lindung tu? Tok rasa apa benda air lindung tu? Tok faham apa tu air lindung?
sebenarnya kita nak membantu ahli yang kurang kemampuan untuk beli insurans ataupun takaful. Kalau kita beli produk luar, selain daripada produk Elindung, setiap bulan kita kena bayar kan? Kalau beli insurans ataupun takaful kan kena bayar setiap bulan sampai dah tempoh dia, ataupun forever lah, selagi masih bernyawa, selagi kita hidup kita kena bayar. Tapi produk Elindung ni produk yang mengguna pakai duit KWSP ahli. Maksudnya kalau dia belum lagi 55, dia subscribe produk Elindung, bayarannya akan ditolak setahun sekali daripada akaun 2 ahli. Dia ada 2 bentuk perlindungan ya. Satu perlindungan hayat dan satu lagi perlindungan penyakit kritikal. Jadinya dekat sini, kalau kita rasa kita nak ada perlindungan tapi mungkin kurang kemampuan dan sudah nak bayar bulan-bulan, kita boleh gunakan duit KWSP kita daripada akaun 2. Lepas tu, sekarang ni Elindung ni bukan setakat cover diri ahli saja, dah boleh juga cover ahli keluarga. Ahli keluarga tu pasangan dan juga anak-anak. Maksudnya kita nak cover ahli keluarga supaya ada perlindungan juga, hayat ataupun penyakit kritikal. Hayat tu macam mana? Hayat tu, kalau kita subscribe perlindungan hayat, kita meninggal, kita tinggalkan sejumlah amount yang kita nak dekat waris. Sakit kritikal tu macam mana pula? Sakit kritikal, kalau kita subscribe di bawah perlindungan sakit kritikal, kita disahkan penyakit, ada penyakit tu, so kita boleh claim lah dan bayaran akan dibayar dekat ahli. Okey? Isteri-isterinya lah, yelah kalau macam orang ada lebih daripada satu isteri, dia tolak akaun dia, tolak daripada potongan KWSP dia 11% tu, tolak 2% bagi dekat isteri atau isteri-isteri. Kalau setiap isteri tolak 2%, si suami tinggal berapa je? Macam tu. Tapi tahun ini 2024, ai sayang dia dah boleh pula sebaliknya. Apa maksud sebaliknya tu? Isteri yang bekerja boleh bagi dekat suami yang tak ada jaruman pula. Kan suami mungkin kerja sendiri, tak menjarum. So isteri pula subscribe, ai sayang, bagi dekat suami. Tapi untunglah kalau suami tu dia ada 4 isteri kan, dia dapat 2% kan. Macam tu. Right, tapi kalau suami dia ada 4 isteri, dia kena bagi 2% lah. Tapi yang ini adalah pilihan ya. Tak adalah kita wajibkan setiap suami yang isterinya tak ada jaruman kena buat. Ikut je lah. Dia nak subscribe 2% dia bagi dekat isteri. Okay? Jelas untuk semua? Tapi dengan syarat si suami ataupun si isteri yang nak subscribe ai sayang, mestilah pencarum yang ada caruman tetap, caruman bekerja lah, bukan caruman kategori sendiri. Sebab sendiri dia tak ada caruman setiap bulan, ikut dia lah kan. Kalau dia nak mencarum, silakan mencarum lah. Kalau tak pun dia mungkin tak ada kemampuan, dia tak mencarum, tak kisah. Umur 50, 55 dan juga 60 boleh buat secara online. Maksudnya kalau dulu tok-tok yang ada pengalaman buat pengeluaran mesti ke kaunter je. Tapi sekarang kita dah mudahkan. Kalau orang tu tak nak pergi kaunter, dia boleh buat secara online. Kalau dia biasa guna online, dia boleh buat secara online je. Cuma ada keadaan tertentu, dia dapat SMS untuk buat pengesahan cap jari. Ada keadaan tertentu. Tapi kalau yang dah banyak kali keluar, contohnya macam 55 dan juga 60, dan duit yang dia keluarkan tu sikit-sikit je. Sebab ada setengah-setengah ahli dia tak nak pakai duit banyak. Kadang-kadang dia nak pakai duit poket je kan. Macam nak pakai duit poket bulanan dia. Dia ambil sikit-sikit, mungkin RM1,000, RM2,000. Ada setengah tu sanggup tau. Nak keluarkan duit sikit-sikit tapi pergi kaunter. Tapi bila kita pandai gunakan kemudahan online, tak perlu pergi kaunter pun, pakai handphone pun boleh. Sebab tu tuan, sebab tu KWSP kita minta ahli yang daftar online, daftar nombor telefon untuk tag tu, PAC, kita hantar SMS untuk pengesahan. Betul tak Tok yang buat pengeluaran? Kalau Tok bukan yang buat pengeluaran, tiba-tiba Tok dapat SMS, Tok janganlah sahkan. Itu bahaya tu. Sebab kita kadang-kadang kita tak alert, kita pun kan. Tapi kebiasaan kalau kita tahu kita dah ada pengalaman buat pengeluaran apa-apa ataupun apa-apa transaksi yang menggunakan online, kebiasaannya memang dia akan hantar EAC. Kalau boleh update kita punya apa nama
kita ada duit simpanan dalam KBSP sikit-sikit, kita buat penama. Penama tu waris lah. Kalau Cina dia panggil waris, ataupun dia panggil kuasa. Kalau Cina kuasa. Tapi kita panggil penama lah. Kita letak penama siapa-siapa. Tapi yang bestnya, kita nasihatkan kalau boleh penama tu letaklah yang umur 18 tahun. Yang ini penambahbaikan yang KBSP buat untuk penamaan KBSP mulai 2017. So kita meletakkan penama tu, syarat dia kalau boleh dia yang lebih 18 tahun. Sebab apa? Sekiranya berlaku kematian, mudah nak uruskan duit simpanan si mati. Kalau kita letak anak bawah umur, dia akan terpakai yang ni. Jika tiada permohonan dibuat dalam tempoh setahun, penamaan akan terbatal. Okey? Waris ahli lain boleh membukakan permohonan untuk prosedur kematian tanpa penamaan. So dalam keadaan itu, apa maksudnya tu? Sekiranya kita letak anak-anak bawah umur lah, kan, sebab kadang-kadang ada orang dia risau nak letak nama pasangan. Dia mungkin letak nama anak-anak dia. Dan bila berlaku kematian, anak tu belum cukup umur. So kita tadi letak tempoh masa pengeluaran dalam tempoh setahun dari tarikh kematian. Sekiranya lepas setahun anak tak cukup lagi 18. So anak yang dinamakan tu, bahagian anak tu akan terbatal. Bila terbatal, waris dewasa kena dapatkan surat kuasa. So kita orang Islam, surat kuasa kita apa bentuk surat kuasa? Faraid. Ada banyak lagi lah. Kalau orang yang bertanah mungkin dia rujuk dekat pusaka kecil, kan. Okey, untuk bantuan kematian, untuk kes yang macam, maksudnya tak kisahlah sama ada merujuk pada kes tok tadi ke ataupun kes dengan penama. Sekiranya waris itu memang betul dia layak, bantuan kematian kita akan bayar sekali bersama. Maksudnya yang macam kes tok tadi, contoh macam kes tok tadi tu dia tiada penama. Maksudnya si suami dah mohon, so kita akan bayar 2,500 lagi tambahan. Itu adalah bantuan kematian. Bantuan kematian tak perlu nak tuntut, saya nak tuntut 2,500. Tak payah. Kita tengok saja. Kita tengok dia layak, dia bagi pula sijil kematian dan juga bukti pertanian, sijil nikah. So yang itu kita faham ini adalah merujuk untuk bantuan kematian. Tapi tu tapi nak cerita untuk kes yang ada penama, tapi dia tak letak pula penama tu pasangan. Contoh kalau yang orang berkahwin, dia berkahwin tapi dia tak letak penama tu pasangan dia. So mungkin dia letak nama anak dia umur 18 tahun ataupun nama adik-beradik dia, bukan. So dalam keadaan itu, duit si mati yang boleh mohon adalah penama. Tetapi bantuan kematian pasangan boleh mohon. Yang itu kena isi orang lain lah. Bantuan kematian kita bayar dekat pasangan, yang duit tu kita bayar dekat penama. Okey? Zakat. Yang ini orang selalu lupa. Kena Kena wajib zakat bila cukup syarat keluarkan zakat cukup haul, cukup nisab, ada milikan sempurna untuk kategori pengeluaran yang depan ni. So kita keluarkanlah zakat. Kadar zakat 2.5%. Nanti kita semaklah kalau macam tuan-tuan yang mungkin bakal umur 60 ada lagi duit, dah boleh kira. Jadinya bolehlah keluarkan zakat, bayarlah zakat tu dekat pejabat zakat. Senang cerita, bayar kat pejabat zakat. Bagi tahu je dia orang, saya dah keluarkan duit KBSP sekian. Nanti dia orang kirakan berapa amount yang kita kena bayar. Dia dah terbaca lah semua KBSP yang bersasar. Boleh puan jelaskan lah cara kaedah macam mana nak bersasar yang boleh keluarkan lah, kan. Facility account 2. Facility account 2 ni syarat dia ahli tu umur 40 tahun 40 tahun sehingga sebelum 55. Syarat yang kedua mesti ada baki RM3,000 sehingga RM50,000. Faham itu? Lepas tu ahli buat pinjaman dengan bank yang terpilih. Buat pinjaman dengan 3 bank, BSN, MBSP dengan CIMB.
Bila dah buat pinjaman, ahli kena bayar dah loan dengan pihak bank tu. Dengan kelulusan tu bergantung kepada pihak bank. Tapi dia tengok pula kelayakan akaun 2 ahli. Akaun 2 tu banyak mana untuk bank luluskan. Sebab kelulusan semua bergantung kepada pihak bank. KWSP cuma bantu ahli sediakan penyata, peringkat penyata macam tu je. Sebab ahli pun mohon melalui bank punya link, dia ada link dia lah, website bank.